Jadi timbul satu kes, mereka yang menggunakan kenyataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lalu mereka seolah-olah menunjukkan bahawasanya Imam Ghazali ini mengkafirkan akan golongan-golongan Mu'tazilah, yang mana golongan Mu'tazilah itu berpandangan bahawasanya kudrat hamba itu memberi bekas. Mereka berpandukan daripada kitab apa dia? Daripada kitab Al-Mustasfa, Al-Mustasfa fi Ilmi Usul, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab ini merupakan 1/4 ilmu usul fiqh yang dihimpunkan lalu dikembangkan semula. Ini daripada 4. Pertamanya Mustafa, kemudian kitab Mu'tamad, ada dua lagi saya tak ingat. Jadi ini salah satu daripada kitab usul fiqh. Dalam kitab ini Imam Ghazali mengatakan, "Na'am, law qala bit tashbih wa tajsim wa kaffarnahu fala yustadallu ala butlani mazhabihi bi ijma'i mukhalifihi ala butlani tajsim musira ila annahum kullu ummah lianna kaunahum kullu ummah mawqufun ala ikhraji hadha min al ummah wal ikhraju min al ummah mawqufun ala dalil takfir fala yajuzu an yakuna dalil takfirihi ma huwa mawqufun ala takfirihi fa yuaddi ila isbati syai' bi nafsihi." Jadi dia ambil teks daripada Imam Ghazali sini. Dia kata Imam Ghazali sendiri yang mentakfirkan golongan-golongan musyabbihah. Imam Ghazali sendiri yang mentakfirkan golongan-golongan mujassimah dan musyabbihah daripada sini. Jadi maka kita kena kafirkan, kalau begitu kena kafirkan golongan Mu'tazilah. Kerana golongan Mu'tazilah ini membawa kepada apa? Adanya tashbih kepada ketuhanan. Berlawanan dengan apa dia? Wahdaniyah Tuhan. Merujuk kepada apa dia? Kam munfasil. Pada perbuatan dan juga pada sifat. Ada perbuatan selain daripada Tuhan yang memberi bekas. Jadi dia rujuk sana. Begitu juga kafirnya golongan-golongan Wahabi yang mujassimah. Bila Tuhan itu ada atas arash, Tuhan itu ada tempatnya atas arash, maka kita kafirkan mereka kerana mereka mujassimah. Ni Imam Ghazali sendiri kafirkan. Jadi kata Imam Ghazali, ini masalah bicarakan tentang apa? Membicarakan tentang ijma'. Membicarakan tentang ijma'. Bagaimana yang dimasukkan dengan ijma' ummah tadi tu. Jadi kita dah biasa mafhum, faham dan yang khatalifu ummati ala dalalah, tidak akan bersekutu, bersepakat umat-umatku atas kesesatan. Itu bicara awal. Jadi kita ada konsep Quran, hadis, ijma', qiyas. Bicarakan tentang ijma'. Ini bicara Imam Ghazali huraikan. Yang keempat, kalau menurut Imam Ghazali bukan qiyas, dipanggil konsep akli ataupun istishabul hal. Tak salah. Yang ketiganya mengenai ijma'. Lalu antara perbincangannya, antara perkara yang dibincangkan, kata Imam Ghazali, ini suatu masalah. Al-mubtadi', golongan-golongan yang bid'ah, idza khalafa, sekalipun apabila dia menyalahi pandangannya, bila ada satu kes ahli sunnah apa semua, dia membicarakan satu kes, ni ahli sunnah, ni Mu'tazilah, ni semualah membicarakan pada kes yang satu. Namun pada ketika itu tidak sepakat, satu kumpulan tak sepakat. Contohnya golongan Mu'tazilah. Kata Imam Ghazali, golongan-golongan mubtadi' ini, golongan bid'ah seperti Mu'tazilah inilah, apabila dia menyalahi pada satu kes, jadi pandangan dia seorang tak sama dengan yang lain, dengan jumhur yang lain, jumhur ahli sunnah, jumhur syiah tak sama, maka pada ketika itu lam yanaqid ijma'u dunahu, maka tidak terjadi ijma' tanpa mengambil kira pandangannya tadi. Apabila golongan bid'ah ini tidak sampai kepada peringkat kufur, kerana bid'ah ada kufur, bid'ah yang tidak kufur. Walaupun dia bid'ah tapi dia tidak kufur, maka pandangannya dia ambil kira sebagai ijma'. Kalau dia tak setuju, maka tidak berlakunya ijma' di situ. Bahkan huwa kamujtahidin fasikin. Jadi ijtihad dia tadi dinamakan sebagai dalam kategori apa dia? Seperti mujtahid yang fasik. Wa khilaful mujtahidu al-fasiqu al-fasiqi mu'tabarun
khilaf yang datangnya daripada seorang mujtahid yang fasik sekalipun, maka khilaf tadi dia ambil kira. Jadi kalau dia tak setuju, maka tidak dinamakan sebagai ijma' ummah tadi. Jelas tu Jadi antara lanjutan daripada itu pula. Amma idza kafara bi bid'atihi. Adapun apabila, ini taswir masalah pula. Apabila mubtadi' tadi kufur dengan sebab bid'ahnya, maka pada ketika itu tidak diambil kira khilafnya tadi. Jadi itu ikut engkau lah pada ketika itu. Ikut engkau lah. Jadi engkau kalau tak setuju pun, maka pada ketika itu masih dinamakan sebagai ijma'. In kana yusalli fil qiblah, sekalipun dia mujtahid tadi sembahyang menghadap ke kiblah. Ni yang dia kritik. Maknanya ada ahli kiblah yang kufur. Wa ya'taqidu nafsahu musliman, dan dia meyakini dirinya sebagai seorang yang muslim. Li'annal ummah, kata Imam Ghazali. Jadi tidak dikirakan khilaf itu tadi sebagai muktabar, kerana umat tidaklah laisat ibaratan anil musallin ilal qiblah. Yang dimaksudkan dengan ummah itu bukanlah diri tiap-tiap mereka yang solat menuju kepada kiblat, bukan, bal anil mukminin. Yang dimaksudkan dengan ahli kiblat itu ialah mereka-mereka yang beriman. Namun kita sebut sebagai ahli kiblat sebab apa? Sebab orang beriman itu ciri-cirinya apa dia? Solat menuju ke kiblat, itu simboliknya. Itu kena faham yang dimaksudkan dengan ahli kiblat. Kita kaitkan dengan kiblat tadi. Sebab Imam Ghazali mengatakan mereka yang sujud ke Kaabah sekalipun ada dua kategori, satu yang kufur, satu yang mukmin. Yang kufurnya macam mana? Yang kufurnya kata yang kufurnya ialah itulah dalam tu ada Tuhan ni, ada tempat apa semua. Bertempat dalam ni, dia dalam Tuhan ni. Itu kufur. Baiklah. Jadi wahwa kafirun, yang dimaksudkan di sini orang yang kiblat itu ialah orang yang beriman. Sedangkan orang yang kita bicarakan tadi, bid'ahnya sampai peringkat kufur tadi, wahwa kafirun, dia seorang yang kafir. Wa in kana la yadri annahu kafirun, sekalipun dia tak tahu dia seorang yang kufur. Itu jelaslah. Terjelaslah dari situ. Mana bid'ah ada dua. Bukannya sekadar bid'ah kufur. Ada bid'ah yang tidak sampai kepada kufur, dia hanya sekadar fasik saja. Lalu kalau seorang yang tashbih, Imam Ghazali mengatakan mereka, seandainya seorang yang berkata-kata bitashbih wa tajsim, artinya orang yang lafaz-lafaznya tadi membawa kepada pentashbihan kepada Allah Ta'ala ataupun merujuk kepada tajsim. Ini kenyataan Imam Ghazali di sini. Walaupun kita dibicarakan tentang kufur tak kufur tadi ni, ini dalam bentuk umum. Secara umumnya. Oleh kerana itulah, contoh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ini karya Imam Ghazali khusus bagi bahagian ilmu kalam. Apa kata Imam Ghazali pada muka surat 28? Ad-da'wah al-khamisah nadda'i anna sani al-alami laisa bijismin. Jadi dakwaan kami yang ketiga, yang kelimanya, itulah kami mendakwa bahawasanya pencipta alam ini bukanlah daripada kategori jisim. Kerana tiap-tiap jisim itu fahuwa muta'allifun min jawharaini mutahayyizaini. Tiap-tiap jisim itu ialah yang tersusun daripada dua jauhar yang mengambil ruang. Apabila wa idza istahala ayakuna jauharan istahala ayakuna jisman. Apabila mustahil ianya jauhar, maka mustahil lah ianya merupakan jisim. Jadi Tuhan itu bukan jisim. Wa nahnu la na'ni bil jismi illa haza. Dan kami tidaklah kami maksudkan bicarakan tentang jisim ini kecuali ini.
Mengenai apa dia? Jauhar yang mengambil ruang, yang bersusun, ada bilangan-bilangan. Artinya secara tafsil, inilah makna yang jisim yang kami tentang. Inilah kalau kita kaitkan dengan di sini, jisim yang mana? Adakah mujassimah yang ini ataupun bukan? Kalau kita kata merujuk kepada sini, Imam Ghazali kata di sini, maknanya golongan-golongan yang Wahabi, mereka tak kata Tuhan itu dua jauhar, Tuhan itu ada dua juzuk sebiji begini. Tidak. Nampak tuan? Jadi mereka tidak dapat termasuk dalam kategori mujassimah yang sareha. Jadi dinamakan sebagai mujassimah yang ghairu sareh, yang tidak jelas. Yang sareh itu yang jelas. Yang jelas macam mana? Tuhan itu seperti jisim. Jisim itu ialah dua jauhar yang mengambil ruang. Itu jelas. Ini yang ditentang, ini yang merujuk kepada kata Imam Ghazali at-tashbih dan juga tajsim tadi. Habis itu pula, fa'in samahu jisman, seandainya mereka memperkenalkan Tuhan itu sebagai jisim, walam yurid hazal makna, dan mereka tidak memaksudkan makna yang kami sebutkan tadi, kanat mudayyiqa ma'ahu bihaqqil lughah atau bihaqqis syar'i, maka ia ini bertentangan ataupun bicara tentang apa dia? Tentang bahasa dan juga tentang syarak. La bihaqqil aqli. Ini bicara tentang istilah. Kalau salah pun salah mengenai dalam sudut bahasa. Salah pun dari sudut syarak pula, maka maknanya hukumnya haram saja, menamakan perkara yang tak dinamakan oleh Allah Taala, mensifatkan perkara yang tak memperkenalkan Tuhan dengan perkara-perkara yang tak dinamakan Allah Taala, ataupun memperkenalkan sesuatu yang membawa kepada kesamaran, tashbih ataupun tajsim. Ini yang kita faham di sini jelas kata Imam Ghazali. Kemudian tengok dalam kitab ini, sebab saya kata banyak kali, jangan kita campakkan konsep ahlu qiblah daripada kutub-kutub Asy'ariyah. Imam Ghazali membicarakan pada babur rabi', bab yang keempat. Ini sebab saya laju yang ke-9 ni. Bayanu man yajibu takfiruhu minal firaq. Membicarakan mereka yang wajib mentakfirkan daripada kelompok-kelompok yang pelbagai. I'lam, ketahuikan olehmu bahawasanya bagi segala firqah-firqah, kelompok-kelompok pada bicara ini, mubalaghat wa ta'assubat. Bila bicara ini berlakulah apa dia? Keterlaluan melampau dan juga ta'assub yang membuta tuli. Farubbama intaha ba'du tawaif ila takfiri kulli firqatin siwal firqah allati yudi ilaiha. Bahkan terkadang sampai kepada sebagian tawaif, sebagian taifah, sebagian kelompok itu mentakfirkan kelompok-kelompok selain daripada kelompok diri dia. Ini bukan Asy'ariyah, kufur, Wahabi, kufur, Mu'tazilah, kufur, takfir zikir tiap hari. Jadi kata Imam Ghazali, ni metod Imam Ghazali. Ada orang tanya, ustaz tak baca, macam seolah saya tak baca kitab Imam Ghazali, tak baca hadis. Saya bukanlah baca hadis semua, tapi buat masanya alhamdulillah lah, metod Imam Ghazali tu dah lama dah saya ikut. Bicara tentang sufi dia tu sebab saya boleh masuk dalam Ibn Arabi, kerana saya dah biasa dengan Imam Ghazali. Dah kata apa dah, sampai peringkat anak pertama saya. Anak saya sekarang umur 15 tahun. 15 tahun. Saya seronok dengan Imam Ghazali sejak saya belajar dulu Al-Munqidh minad Dhalal. Lalu saya namakan anak saya Munqidh Rushda. Seronok minatnya saya Imam Ghazali. Perjalanan hidup Imam Ghazali itu manhaj, metod Imam Ghazali. Itu dia karyakan kitab apa dia? Al-Munqidh minad Dhalal. Itu perjalanan hidup dia tentang apa dia? Metod pemikiran. Pergi baca. Belum baca dah baca belum? Pergi baca dulu. Jangan jual nama pondok. Kata orang lain tak baca tak. Itu terang cakap ni. Kata Imam Ghazali, fa iza aradta an ta'rifa sabil al-haqq fi fa'lam qabla kulli syai' anna hadhihi mas'alah fiqhiyah. Apabila kamu nak ketahukan jalan yang sebenar dalam masalah ini, ketahui olehmu bahawasanya tidak satu itu. Ini adalah masalah fiqhiyah. Saya ulang sekali lagi. Ini masalah takfir, tafsir semua. Ini masalah apa dia? Hukum fiqh. Hukum fiqh ini ialah macam mana menjatuhkan hukum.
bila menjatuhkan hukum ini, dia berdasarkan kaedah apa dia, illah dan sebagainya tadi. Ini bukan bicara apa dia, nak takfir tak takfir ni, bukan bicara ilmu kalam. Dia bicara fiqh. Ilmu kalam membicarakan kalau Tok Peti datang jumpa mutakalimin, macam mana masalah sekarang Mu'tazilah ni. Okey, mutakalimin ilmu kalam tadi dia mentasawurkan apa itu Mu'tazilah. Kelepang. Oh, Tok Mufti faham. Tepat, aku dah jelas dah apa itu Mu'tazilah. Dah faham. Tengok pula kenyataan yang sekarang dah melampau-lampau. Ini kalau kita tidak mengharamkan dengan cara yang keras, maka akan berluas-luasa. Diambil masalah sadu zara'i, macam-macam hukum. Maka timbulnya hukum. Itu kerja apa dia? Tok Peti, Tok Fakir. Bukan kerja ilmuwan kalam. Habis tu yang tu dia hukumkan fasik. Yang dia hukumkan fasik tadi, dia hukumkan kafir tadi, dia hukum fasik tadi, dia itu sebagai ilmu kalam, ilmuwan kalam, dia juga sebagai orang fakir. Dia keluarlah hukum dia. Dia dua medan yang berbeza. Kata Imam Ghazali lagi. Saya potong. Apabila kita bicarakan mengenai hukum apa dia apa? Mengenai takfir ini dalam bicara fiqh. Fa idza taqarrara hadzal asl, wa idza taqarrara hadzal aslu faqad qarrarna fi usul fiqh wa furu'ihi anna kullu hukmin syar'iyyin yud'a mubdi' fa imma ya'rafu bi asli min usul syar'i min ijma'in aw naqlin aw bi qiyasin ala asli. Apabila kita dah tahu ianya bicara tentang fiqh, dan kita telah tahu pun dalam perbincangan usul fiqh dan juga furuk-furuk fiqh bahawasanya tiap-tiap hukum syarak itu yang membawa kepada perkara ni sama ada diketahuikan akan hukum tadi dengan usul syarak, iaitulah ijma' ataupun nakal, wahyu ataupun qiyas ata'ah asal. Tu rujuk pada empat tadi. Wa kadzalika kauni syakhsi kafiran, begitu juga seorang itu menjadi kafir sama ada diketahui dengan asal, mana nas. Ada sebut dalam Quran, Mu'tazilah itu fahuwa kafirun. Man ya'taqid bi'i'tiqadil mu'tazilati fahuwa kafirun. Cari hadis, ada tak? Tak ada. Au bi qiyasin ala zalikal asli, ataupun dikiaskan dengan asalnya. Wal aslu maktub bihi, kaedah yang asalnya pula, yang maktub secara qat'i, apa dia? Anna kulla man kazzaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Tiap-tiap mereka yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir. Itu dia punya asal dalam akidah. Itu usul kita. Jadi kesimpulannya macam mana? Usul paling utama tentang bab takfir ini ialah tasdik dan takzib. Tasdik beriman. Takzib artinya mendustakan. Tasdik membenarkan. Bila sebut membenarkan, maknanya dia orang yang mukmin. Bila takzib mendustakan, maka orang kufur. Ni dia punya usul pertama, kena tahu. Ni usul. Ay mukhalladun finnar. Apabila kafir, apa lanjutan daripada kafir? Pernikahan, hukum waris, hukum apa lagi? Kalau berlaku dia dibunuh. Nampak macam mudah Bila kita dah kufurkan hukum kafir dia, datang ekstrim ni, pergi bunuh Mu'tazilah tersebut, bunuh Wahabi tersebut, maka kalau dah dihukumkan, fatwakan sebagai kafir, maka yang si pembunuh tadi tidak kenakan hudud, tak dihukum bunuh. Denda lain cerita, tak ada lain cerita, maka tidak dibalas bunuh. Nampak tuan, dia punya kesan-kesan dia tadi. Itu sebab bila sebut saja beriman, makna dia membenarkan, secara otomatik darahnya tadi haram ditumpahkan. Nampak tuan, itu dia punya kesan, bukan kecil-kecil anak ni. Itu di dunia. Kalau di akhirat kelak nanti macam mana?
kekal di dalam api neraka kalau dah sebut saja kafir. Kita jadi pegang kunci apa? Kunci syurga pula. Kafir. Kita je masuk syurga. Muhalladun fin nari ba'dal mauti. Wa mustabahud dami, dan maknanya ditumpahkan dah, dibenarkan tumpah darah. Wal mali fil haya, dan masalah harta pula. Dan berbagai lagi hukum hakamnya, bukan kecil anak, cukup panjang. Paling cukup yang apa dia? Paling cukup yang nak tanam kat Bukit Cina. Tak boleh tanam kat sini. Hukum warisan tak boleh. Illa annal takzib. Okey, kita dah ambil kepastian di sini bahawasanya yang jadi kufur tak kufur tadi, bila takzib itu merujuk kepada barulah menjadi kufur. Adapun mentasdik, masih lagi orang itu beriman. Kata Imam Ghazali lagi bahawasanya takzib itu pula ada dia punya peringkat-peringkatnya. Peringkat pertama iaitulah pentakziban yang berlaku seperti golongan-golongan barahimah yang mengingkari bagi kenabian. Itu usul. Ini usulnya, kita meyakini mentasdikkan akan kenabian. Namun golongan-golongan barahimah ni dia menafikan kenabian. Begitu juga golongan-golongan dahriyah, ateis, dia menafikan bagi apa dia? Sani'il alam. Dah usul ketuhanan. Ada tak ada Tuhan? Usulnya mesti ada. Jadi mereka menafikan ketuhanan. Ini usul. Yang martabat yang kedua pula, ratbah yang keduanya apa dia? Seperti mereka yang membenarkan akan ketuhanan dan kenabian, dan mereka akan nabi, membenarkan akan nabi, tetapi mereka mengiktikadkan perkara-perkara yang menyalahi akan nas-nas syarak. Seperti apa dia? Iaitulah golongan-golongan falasifah. Ini Imam Ghazali membicarakan tentang takfir mereka itu pada 3 masalah. Iaitulah mereka mengingkari akan kebangkitan. Mereka mengingkarikan akan azab api neraka. Ini perbincangan tentang apa dia? Golongan falasifah. Yang keempat pula, iaitulah golongan-golongan Mu'tazilah dan juga golongan-golongan Musyabbihah. Ini muka surat apa? 157. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pergi tengok. Saya bawa ni sebenarnya bukan tajuk khusus sebenarnya. Nak tajuk khusus apa dia? Dalam kitab ni, siapa yang rojok kitab baca kat saya tadi, yang kritik saya pakai kitab apa nama Al-Mustasfa ni, buka dalam kitab ni, hujung bab tu Imam Ghazali mengatakan apa dia? Pergi rojok kitab Faisalut Tafarruqah. Dia bicara khusus bahagian tasdik dan juga takzib. Pergi rojok, dah rojok belum? Kalau rojok sana tak akan timbul masalah ni. Kecuali mereka yang dakwa-dakwi saja. Pergi rojok. Jadinya kata Imam Ghazali, saya bawakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad kerana dia kitab khusus bicarakan tentang sifat 20. Orang kata kita mengajar sifat 20, tapi sebenarnya kita tak mengaplikasikan tentang sifat wadaniyah. Kita seolah macam kita tak faham apa itu wadaniyah. Esa pada afan. Maknanya Imam Ghazali pun tak faham wadaniyah. Itulah kesimpulannya. Imam Ghazali tak faham. Kenapa Imam Ghazali tak takfirkan? Imam Ghazali tak faham wadaniyah Allah Ta'ala macam mana. Jadi kata Imam Ghazali, peringkat yang keempat itulah golongan Mu'tazilah dan juga golongan Musyabbihah. Mu'tazilah ini seperti mereka mengatakan ada 2 kudrah yang memberi kesan. Kudrah Tuhan, kudrah hamba. Walaupun begitu, mereka mengatakan kudrah hamba memberi kesan, namun kudrah hamba itu menurut Mu'tazilah sekadar sah sahaja. Bukan bermaksud dia terputus, bermaksudnya Tuhan tak boleh nak tarik balik. Bukan bermaksud kuasa kudrat hamba itu sama kuasa dengan Tuhan. Bukan bermaksud kudrat hamba itu boleh lari sampai bila-bila pada kuasa. Tak, bukan begitu. Walaupun yang dimaksudkan dengan mustaqil di sini ialah kudrat hamba itu memberi bekas. Ala kulli hal, kudrat hamba itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya macam mana? Asalnya daripada Tuhan, berbeza dengan golongan-golongan falasifah yang lain. Apa dia? Golongan falasifah. Golongan falasifah mengatakan kudrah bizatihi binafsihi. Kudrah diri sendiri kudrah, bukannya melibat yang lain secara wujub. Bila takik mesti bersopak. Mesti bertanda, mesti terluka. Wujub. Kalau Mu'tazilah tidak juga. Kenapa? Kuasa kudrat Tuhan lebih mengatasi.
Jadi sah. Ini beza antara falasifah dan juga golongan Mu'tazilah. Oleh kerana itu Hasyiah Al-Amir, Hasyiah Al-Amir bicarakan tentang apa dia? Contoh-contoh mereka mereka yang jatuh akidah-akidahnya, iaitulah yang mengisbatkan akan kudrah hadisah, mengisbatkan kudrah memberi bekas. Itulah golongan falasifah semua kan. Cerita tentang kafir tadi. Kemudian dibawakan pula ada pun golongan Mu'tazilah, maka ada dua pandangan. Ada yang mengatakan kufur, dan rajahnya ialah tidak kufur. Tu yang rajahnya. Cuba tanya kenapa yang rajahnya tidak kufur. Baru betul tanya. Sebab apa ulama ni tiba-tiba dia tidak rajahkan sebagai kufur, sedangkan Mu'tazilah mengatakan kudrah hamba itu memberi bekas. Kan saya dah bawakan tadi perbezaan antara falasifah dan juga Mu'tazilah. Mu'tazilah bukannya atas dasar apa dia? Luzum. Mesti. Bila takik mesti Tuhan gerakkan, mesti Tuhan mesti Tuhan tak boleh buat apa-apa. Dan inilah yang memberi bekas sepenuhnya. Dialah dengan diri dia, tidak melibatkan Tuhan langsung. Itu kena faham betul situ. Sebab Imam Ghazali mengatakan siwal falasifah. Siwal falasifah. Jadi Mu'tazilah tidak. Wahum kata Imam Ghazali, tengok perhati betul-betul. Wahumul ladzina yusaddiqu, mereka ini golongan Mu'tazilah, golongan musyabihah ni tadi, musyabihah yang apa dia? Golongan musyabihah yang ghairu sarih tadi ni, kita kembali tadi. Yang sarih tu lain cerita. Mereka yusaddiquna, mereka membenarkan akan nas-nas. Mereka membenarkan akan apa dia? Akan perasulan. Mereka membenarkan akan wahyu. Apa yang Tuhan turun, ia benar. Apa yang Rasul beritahu, ia benar. Bukan dusta, benar. Dan mereka wala yujawizuna al-kizba, dan mereka tidak melampaui akan mendustakan kerana masalah atau tidak masalah. Tidak seperti golongan-golongan apa? Golongan batiniah. Golongan batiniah takwil kerana ngelat. Secara mengelat. Untuk membawa kepada apa? Membawa kepada takzib. Beza pula. Wala yastaghiluna bita'lil li maslahatil kazbi. Mereka tidak beristighal, artinya tidak sibuk mencari elah-elah untuk masalah untuk mendustakan. Bal bitakwil, bahkan mereka golongan Mu'tazilah, golongan musyabihah ini mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan mereka bitakwil, dengan cara takwil. Dia membenar dengan cara takwil. Seperti kita mengatakan istiwa ala arash, Tuhan itu istiwa atas arash. Kita membenarkan. Ya benar, tapi ini takwilan dia bagian-bagian, huraiannya bagian-bagian. Kita membenarkan kata-kata Allah Ta'ala. Kalau macam tu, sebab itulah sesiapa yang golongan Mu'tazilah, golongan Wahabi, golongan Ahli Sunnah, mereka pegang metod Imam Ghazali ini, maka tak akan berlaku konsep takfir mentakfir di Malaysia ini. Sama ada dia sebagai orang golongan Wahabi ataupun golongan Mu'tazilah, kalau pegang konsep Imam Ghazali ini tak ada masalah. Lalu Asy'ariyah, dia masih lagi membenarkan akan wahyu, maka dia tak boleh takfirkan kita. Nampak jelas di situ Kata Imam Ghazali, walakinnahum mukhti'una fit ta'wil. Cumanya mereka tersilap dalam bertakwil. Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi tersilap, maka kesilapan itu, khata' itulah yang dinamakan sebagai bid'ah, yang fasik, bid'ah sekadar bid'ah, tidak menjadi kepada kufur. Jadi fahaulai amruhum fi mahal ijtihad. Kata Imam Ghazali lagi, wallazi yanbaghi an yamilal hasbu ilahi al-ihtiraz min takfir. Yang mestinya apa dia? Jaga-jaga, hindarilah kita daripada takfir. Mawujida ilaihi sabila. Selagi mana ada jalan kita nak elakkan takfir, maka jangan beri hukum takfir. Kenapa? Kerana mengharuskan, membenarkan hukum tumpah darah itu dan juga harta-harta terhadap mereka yang musallina ilal qiblah, mereka yang solat ke kiblah. Apa maksud solat ke kiblah tadi? Orang tu sujud ke kiblah ke? Tak, itu simbolik pada apa?
Siddiq, mukmin. Itu kena faham. Musarrihina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khata'an, hal keadaan tersalah. Dia kata fa inna istibahatu bima fa inna istibima wa wa min sallallahu alaihi wasallam biqauli la ilaha illallah khata'un. Ini satu kesilapan. Wal khata'u, ini tak nampak dia ni tak nampak cover. Jadinya kesimpulan di sini pula, kesilapan meninggalkan 1000 orang kufur itu biarkan hidup lebih elok, lebih bagus, lebih selamat daripada tersilap menumpahkan mereka-mereka yang darah-darah orang Islam. Kalau kita dah terkata orang tu 1000 orang pun kita kata dia sebagai Islam walaupun dia kafir, lebih elok daripada tersilap kita mengatakan orang itu kafir sedangkan orang itu apa dia? Islam. Ini yang kata Imam Ghazali. Ni metod Imam Ghazali. Jangan nak putar belitkan metod Imam Ghazali. Jelas, nyata, lagi bersuluh. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan memerangi akan manusia sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan juga Muhammad Rasulullah. Apabila fa iza qaluha faqad asimu minni dima'uhum. Apabila mereka mengatakan dua kalimah syahadah ini, maka terpeliharalah darah-darah mereka itu terhadap aku, daripada aku dan juga harta-harta mereka, kecuali dengan kebenaran. Nampak? Ini kata Imam Ghazali di sini. Kesembilan hujung. Wal aslu huwa takzib as-sarih. Wa man laysa bimukazzibin falaisa fi ma'nal kizbi. Konsep asalnya, dasarnya, iaitulah at-takzib as-sarih. Mereka-mereka yang tidak mendustakan, dia masih beriman lagi, maka dia tidak termasuk dalam kategori orang yang mendustakan sama sekali. Kenapa? Ia masih kekal dalam dalam keumuman ismah dan juga bikalamati syahadah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia orang yang beriman. Kekalkan yang utama itu, kekalkan yang pasti. Jangan kita ambil perkara-perkara yang syak dan juga zan sahaja. Kata Imam Ghazali. Ini kitab daripada kitab apa? Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Boleh rujuk kitab Fadail Batiniyah, boleh rujuk kitab Qanun Ta'wil, boleh rujuk dalam kitab apa dia? Dalam kitab Faslul Tafarruqah dan kitab-kitab yang lain lagi. Karya Imam Ghazali membicarakan bab takfir secara jelas. Imam Ghazali suruh kita tinggalkan mentakfirkan ni, bukan kerja kita. Jadi sampai situ saja dalam keadaan tergopoh-gopoh ni. Gopoh tu sebab nak cepat ni. Segala yang benar itu datang pada Allah Ta'ala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhirnya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.